Yes, apa khabar semua? Salam sejahtera, bertemu kembali dalam satu lagi edisi Berbulu dengan Ben. Saya Ben kembali dalam satu lagi edisi di mana kita bersiaran secara langsung. Hari ini dari Studio 2 yang ala-ala macam setting karaoke pun ada juga. Kalau anda tengok set kita orang secara penuh sebentar lagi. Tapi hari ini aku bertuah lah sebab aku ditemani oleh seorang tetamu yang dah lama tak datang. Kalau ingat lagi, dia dulu pernah datang dalam set kita ketika kita masih lagi di Alibawal Petaling Jaya. Yang aku maksudkan adalah saudara Izwan Muhammad Noor. Apa khabar Izwan? Alhamdulillah. Terima kasih lah ingat lagi. Biasa orang ingat suara emas awak je. Kan final Piala Asia itu awak buat kan. So memang kita bertuah dapat tengok dia, kita dapat tengok dia mengulas secara live. Secara tak langsung. Betul. Oh, janganlah lebih-lebih. Amin Fuad kali terakhir datang pada topik pada episod pertama tahun baru 2024. Ya, terima kasih kerana ingat lagi juga. Dekat lebih sebulan. Takkan lupa korang sebab aku sendiri yang pilih korang datang ini kan. Okay, so guys, kita mau lengahkan banyak masa. Aku nak ingatkan kepada korang semua bahawa kita ada platform podcast sekarang. Tertera dekat bawah ni, kita ada Shock Podcast, kita ada Spotify, kita ada Apple Podcast dan juga kita ada di Astrogo di mana korang boleh tengok secara versi penuhnya yang selalu diminta oleh ramai penonton-penonton BDB ni nak versi penuh, terutamanya dekat YouTube dan sebagainya kerana diberikan sekerat-sekerat sahaja. So dekat sini platform korang untuk mendengar atau menyaksikan BDB secara penuh. Okay? So jangan berlengah lagi. Dah settle episod ni, korang boleh cari terus dekat Spotify episod lama tak pun episod baru untuk korang layan. Tak kisahlah dalam kereta ke, korang nak tengok dekat rumah ke, dekat YouTube pun boleh. So banyak platform yang kami dah sediakan khas untuk anda mengikuti BDB, BBB dan juga Bola Itu Live. Okey, kita tak mau lengahkan banyak masa. Untuk topik pertama ni, jom kita saksikan terlebih dahulu. Menutup terus cerita perjuangan untuk Sabah. Alright, tamat sudah perjuangan ataupun perjalanan Sabah di AFC Cup selepas peringkat kumpulan yang agak baik yang dipamerkan oleh Sabah, tetapi agak ketaralah bila kita nampak satu tim yang secara tak langsungnya Izwan, kita sekarang ni tengah off season. Kita ada bincang benda ni off air tadi kan. Pendapat anda sendiri tentang perjalanan Sabah yang terhenti sampai di sini saja, tak ada chance nak pergi lawan dengan Odisha dan sebagainya next round? Okey, pada aku lah, Sabah ni dalam dia keadaan tidak memihak kepada dia. Mereka bermain tu cakap tak tahu nak kata off season ke, kita dalam pre-season Liga Malaysia ke, kita tak tahu. Betul? Sebab kita habis season in Januari dan tim yang dilawan mereka kata masih lagi beraksi. Season Australia habis bulan 4. Betul. Dan mereka bermain Januari, mereka bermain Februari, mereka masih lagi bermain dalam keadaan yang orang kata intensiti yang tinggi. Mereka masih dalam season, masih dalam mood satu musim. Berbanding dengan Sabah, mungkin player dia mindset aku nak belah dah. Aku nak pergi dah. Bercuti. Okay. Bukan bercuti saja. Mungkin nak bertukar pasukan. Yalah, betul. Kan? So mentaliti tu bukan nak salahkan pemain ataupun nak salahkan tim, tetapi Sabah tak bernasib baik untuk berada dalam keadaan itu, sedangkan mereka berdepan dengan satu tournament, international tournament. Bukan friendly, kan, satu international tournament AFC Cup, dan berlakunya transisi dalam Liga Malaysia. Betul. Tapi Wan, masalah ni sekarang ni jadual kita ke jadual diorang ni? Tak, dia kita tak nak salahkan MFL juga, sebab bukan nak kata nak salahkan siapa. Keadaan tu tak memang kepada Sabah. Sebab MFL perlu melakukan satu transisi untuk musim depan. Dan musim depan should be okay sebab season akan habis bulan 5. Betul. Okey, dan Sabah berada dalam keadaan yang di tempat yang salah. Betul. Okey, untuk berada dalam keadaan ni, players bermain dalam Asia Cup dan mindset player adalah untuk mereka sama ada bercuti ataupun mencari pasukan baru. Dan apabila mencari pasukan baru pun, injury prone, mereka akan elakkan benda-benda ni. Kan? So sayanglah untuk Sabah sebab Sabah satu pasukan yang sangat berkualiti. Betul. Min, cuma sayanglah dia tak dapat teruskan perjuangan yang dilakukan oleh KLCT sebelum ni. Tetapi memetik kata-kata Daniel Ting lepas game tadi, dia kata main kat situ ibarat macam home ground kedua. Tapi dia disentuh juga tentang dia tak ada competitive game. Dia ibarat off season. Tapi ramai juga player yang baru settle daripada Piala Asia juga seperti Dominic, Stewart dan sebagainya. Kalau ikutkan pencapaian Sabah, ini adalah pencapaian Sabah yang terbaik dalam AFC Cup, tak salah. Last pencapaian terbaik tak ingatlah dalam sekitar 90-an macam itulah. Tapi walaupun begitu, macam Izwan cakap tadi,
kita tengah off season. Some players daripada Piala Asia yang mungkin masih lagi ada dia punya momentum, dia punya fit tu, tapi pemain-pemain lain yang dah stop. Lepas tu hanya melibatkan latihan sahaja, menjalani latihan sahaja bersama pasukan, dan dia bukan, mereka tak match fit. So bila you tak match fit, ia agak sukarlah nak bertanding dengan satu pasukan yang masih lagi, tak salah pasukan Mekata ni akan bertemu pasukan pertama di Australia minggu depan. Jadi boleh nampak tak balance, dan kita nampak sebenarnya dalam perlawanan ni ini bukan kekuatan Sabah yang sebenarnya. Yang kalau kita tengok Sabah beraksi, bagi aku ni bukan kekuatan sebenar lah. Betul. Tak silap aku, diorang ni juga merupakan juara Piala Australia 2022, tak silap aku. Ya, sekarang mereka kata dalam keadaan kedudukan ketiga dalam Liga Australia. Last match diorang menang dengan Melbourne Victory. So momentum dia ada. Yeah. Dia ada momentum. Dia bermain Februari ni, tak silap dia ada 2 atau 3 game. Betul. Kan? Januari dia still bermain. Sedangkan Sabah dah habis musim Liga Malaysia. Dah habis musim dan hanya menghadap untuk satu perlawanan. Okey, just imagine kalau dia orang pergi, dia orang true dia orang true katakan Sabah berjaya sampai ke final in May. Liga Malaysia at least ada lagi 3 stage lagi. So final dalam bulan Mei. Liga Malaysia akan bermula hujung bulan Mei. Just macam mana? So maknanya dia tak ada pre-season lah? Tak ada pre-season lah. Tak ada pre-season satu pun. Tapi player macam Stuart Wilkin, macam Darren Lock, tak ada rehat pun. OKS pernah cakap benda ni. Dia cakap kalau kita pergi jauh dalam Asia, pemain-pemain yang bermain di Piala Asia bersama pasukan kebangsaan, dia orang tak akan ada rehat. Betul. Tapi ada satu lagi faktor yang dikatakan mungkin punca juga kenapa. Tapi selalunya kita tidak boleh menuding kepada seorang pemain semata-mata kenapa Sabah tak mara. Tapi secara tak langsungnya, kehilangan Sadil Ramdhani itu adalah satu kehilangan yang besar barangkali dalam perlawanan pada kali ini. Pada aku tak. Sebab Sabah adalah satu pasukan yang sepanjang musim ni yang memang musim lepas antara pasukan yang paling entertain kita nak tengok. Selain daripada JDT, selain daripada Terengganu, Sabah bila dia dalam keadaan top, dalam keadaan performa dia terbaik, dia antara pasukan yang paling suka untuk kita tengok dengan corak permainan. Dan bukan saja kalau nak katakan Sadil, mereka masih lagi ada Jeffrey Firdaus, dan pada aku Jeffrey Firdaus season ni dia antara season yang terbaik selepas berapa lama kita tak tengok performa daripada Jeffrey Firdaus, dan Sabah ada squad depth yang baik kan. Tapi main point dia is tetap mentality pemain tidak berada dalam tournament mode. Betul. Tapi Izzuan, boleh tak kalau aku cabar sikitlah benda ni, argument ni. Sebab tadi kita tengok perlawanan tadi, kita tengok Darren Lock seolah-olah bermain di sebelah kanan. Betul. Kualiti sama tak apa yang dibawa oleh Darren Lock dengan apa yang Sadil boleh beri kepada pasukan Sabah? Sebab kita tahu Sadil seorang yang suka masuk ke dalam, kaki gelecek, kaki melepasi pemain. Tapi Darren Lock seolah-olah bukan pemain yang seperti itu. Bermain Mungkin memberi dimensi yang berbeza. That's why sebab bila player tak ada dalam mood untuk bermain tournament, bukan 100% dalam mood, coach Dato' Kim Si akan terpaksa mengubah strategi. Kalau kita tengok list player, mereka ada Castanheira yang boleh juga bermain di tepi, Makado. Betul. So ada Sifu Fuentes dekat situ. Dia ada banyak elemen yang dia boleh rombak, dia boleh ni dengan keadaan hanya seorang pemain. Betul. Tapi full strength juga diturunkan dengan apa yang ada kan. So dia mungkin dia menilai kepada apa yang players dia yang dia ada. Sebab ada players yang dah buat keputusan, mereka tidak akan bersama Sabah lagi. Kan? So bila dah ada keputusan yang macam tu, faktor human faktor manusia kan, dia tak akan bagi habis. Yalah. Sebab dia akan memikirkan aku kena jaga, aku punya kaki sebab aku akan ada season masa baru. Depan aku lah, kena fikir masa depan aku lah. Okey, cerita pasal kita huraikan macam ni lah, kita simpulkan sebab bila tengok kepada stats 11 shots berbalas 9 untuk Sabah lebih shots tapi tak ada langsung shot on target, cuma 39 ataupun 40% possession secara keseluruhannya, tidak mencerminkan Sabah yang sebenar. Kalau aku rasa Sabah yang kompetitif, yang masih lagi beraksi dalam momentum liga, mungkin boleh memberikan fight seperti mana Terengganu boleh berikan kepada Central Coast Mariners barangkali. Okey, kita tutup topik ni sebab kita nak beralih ke topik seterusnya, di mana kita akan memberikan fokus kepada pasukan Liga Perdana Inggeris yang sedang meningkat naik baru-baru ni. 6 mata di belakang kedudukan top 4. Siapa rasanya? Jom. Apa yang benar-benar menarik perhatian aku adalah interview selepas game itu apabila Erik ten Hag tiba-tiba petik kalau ingat balik kepada game Arsenal, kita deserve to win kat sana. Kalau kita main macam ni, kita boleh menang dekat Anfield dan sebagainya. Aku rasa dia lupa game Anfield tu macam mana mungkin. Tapi tolak tepi kata-kata Ten Hag.
Amin Fuad terlebih dahulu. Kita start dengan awak. Apa yang aku nampak sekarang ni lah, secara jujurnya, secara positif ni, walaupun masih tidak meyakinkan apa yang kita nampak dari segi gameplay, banyak chances conceded kepada tim lawan. Tetapi dari segi betapa klinikalnya attacking korang bila dapat peluang, ia adalah sesuatu yang positif. Dan mula dah nampak siapa kesebelasan terbaik Man United dan bagaimana movement Rashford, Garnacho, Højlund dan Bruno Fernandes yang tidak perlu risau dah kat belakang sebab kau ada Casemiro dengan Kobe Mainoo kat belakang tu. Sekarang ni kalau kita tengok kesebelasan utama, kalau dalam bahasa orang putihnya lebih settle. Sebab dah lebih ramai pemain yang dah baik daripada kecederaan. Mungkin dah pulih, macam contoh itu pun lepas Lisandro Martinez kembali dah injet balik. Luke Shaw pun dah injet balik. Tapi at least kita nampak front three tu, kita punya di bahagian tengah tu kita nampak pemain yang konsisten akan berada di situ, dan mungkin itu adalah skuad, orang kata kesebelasan yang terkuat lah yang United ada. Tapi kita masih lagi tak boleh menolak, macam Ben cakap tadi, United masih lagi concede peluang-peluang kepada pasukan lain untuk menjaringkan gol. Contohnya masa lawan Aston Villa, even masa lawan West Ham pun kebanyakan peluang tu pihak lawan boleh menjaringkan gol. Tak payah cerita tu lah. Newport County pun skor 2 gol kan. Jadi problem ataupun masalah yang sedia ada tu masih lagi ada. Di samping sebenarnya United ni masih lagi ada masalah yang nak kawal possession dalam perlawanan. Jadi itu bagi aku masalah yang besar. Dan bila kau ada masalah nak kawal perlawanan tu, kau concede chances, jadi high chancesnya kau akan lepaskan gol lah. Faham. Tapi dalam game tu kan, Andre Onana 8 save, dan kesemua 8 save tu aku berani kata kira macam Buffon punya world class save lah dalam game tu kan. Point blank ada, one on one ada. Waktu dia save Buffon kan. Waktu dia Waktu dia hancur. Waktu dia hancur dia ganti name Harry Maguire. Tapi itulah nak tanya kau kan, bila kau tengok persembahan Man United ni, kau dah kembali yakin dengan Man United? Kau nak dari sudut pandang seorang penyokong kau ni? Penyokong dan juga penganalisis lah. Okay. Kalau letak dia aku sebagai fan MU, as a result puas hati, betul. Ya, menang. Siapa yang tak puas hati menang. Tapi dari segi gameplay 2024 Manchester United tak kalah lagi, okay? Kan, tapi dari segi permainan masih lagi mengecewakan. Pada aku lah mengecewakan. Sebab dia orang skor gol. Itu perbezaan dia lah, dia orang skor gol. Perbezaan dia orang skor gol je. Dengan awal season ataupun untuk tahun 2023, beza dia concede, dia tak skor. Okay? Dia tak menjaringkan lebih banyak gol. Tapi beza dia sekarang, dia concede tapi dia skor gol. Nak kata Andre Onana 8 save kan? Betul. Semua bola pergi dekat dia, Ben. Betul. Maksud kau, luck dia sebab bola tu memang direct kat dia. Ya, betul. Kan? Semua bola pergi dekat dia. Betul. Kan? Yalah, save is save lah kan. Tapi to be fair, kalau kita tengok balik game tu, dia bernasib baik dalam perlawanan tu, dan aku rasa setakat ini Manchester United masih lagi dalam fasa bernasib baik untuk menang. Tapi betul kau cakap pasal gol tu. Aku suka apa yang Izzuan petik pasal jaringan, sebab sebelum ni Man United banyak menang tipis. Kalau menang pun menang 1-0 dan sebagainya, 2-1. Tapi dalam 4 game yang terakhir, United dah skor apa? 13 gol tak silap aku. Ya. Itu perbezaan paling besar lah yang kita nampak daripada bukan musim lepas, tahun lepas bila kita dah ada pemain yang lebih konsisten berada dalam, tapi tak, macam aku cakap lah, tak menolak yang sebenarnya dia punya form tu masih lagi inconsistent dari segi permainan. Masih lagi kita nampak United ni pilih momen. Selalunya kita nak tengok pasukan ni stabil atau tidak, kita nak tengok cara dia bermain kan, filosofi dia punya falsafah. Tapi United ni ada filosofi dia 15 minit, 10 minit, kita nampak momen-momen sahaja. Dia orang kata dia tak ada masih lagi tak ada identiti. Dia tak ada identiti. Itu yang aku nak tanya sebenarnya, Wan. Dia tak ada identiti. Sebenarnya aku pula yang selalu petik pasal identiti ni, kau tanyalah siapa penonton BDB, aku selalu akan petik pasal identiti. Tapi sekarang ni bila ada dia Mainoo dengan Casemiro, seorang senior dengan junior kat situ, nampak seolah-olah perlahan-lahan kau dah ada identiti, sebab kau dah start main double pivot balik. Kau dah benarkan Bruno bebas sebagai seorang number 10. And aku dah tahu dah settle back four kau siapa. Kalau fit, confirm Lisandro bersama dengan Maguire atau Varane. Kanan Dalot, kiri Luke Shaw. Setuju? Pada aku, okey, setuju. Tapi, masa aku cakap tadi lah, macam Amin kata, dari segi corak permainan, kita tengok, dia punya, pada aku lah, yang aku nampak, pandangan mata aku, MU masih lagi tak ada filter kat tengah tu. Daripada dia attacking tim lawan, dia sebenarnya direct bola pergi atas, faham. bocor terus sampai defend. Betul.
Ini dalam beberapa perlawanan memang setiap kali game kita Adakah tengok. itu mungkin berkait dengan sistem? Tapi tak apa, kita tengok satu statistik dulu yang aku nak tunjuk dekat korang spesifik untuk memahami dengan lebih detail orang kata enigma iaitu bernama Man United pada ketika ini. Kerana ramai yang merasakan kedudukan mereka dalam Liga mungkin tak match dengan corak permainan yang mereka tampilkan. Kau boleh tengok sendiri Rasmus Højlund 5 gol dalam 5 game. Sebelum ni Wan, dia tak boleh nak skor dalam 14 game Premier League. Cuma UCL sahaja dia skor. McTominay, kalau Arsenal ada Trossard, aku pernah petik benda tu dalam Ghostan itu, United this season, aku tanya kau, Min, berapa banyak kali dah Scott McTominay bukan sekadar menyelamatkan korang daripada kalah, tapi mengubah kekalahan itu menjadi 3 mata penuh. Ya, dia dah skor berapa? 3-4 daripada bangku simpanan. Lima rasanya. Brentford, Wolves dengan Ya. Dia skor 5 daripada total yang dia skor musim ni, 5 daripada bench. Ya, Untuk McTominay. Tak salah. Jadi yalah, kita tahu kita dah ada settle Maino dengan Casemiro dan mungkin susah untuk McTominay masuk dalam kesebelasan utama sebab dia punya gol dia sebenarnya kebanyakan posisi dia berada di atas Maino dan juga Casemiro. Jadi posisi dia adalah sebenarnya posisi Bruno Fernandes. Tapi kita tahu kalau kita bagi ataupun Ten Hag bagi McTominay main daripada awal, sense of control tu, kawalan dalam padang tu McTominay tak ada. Betul. Cuma McTominay bagus dari segi dia crash the box. Dia masuk dalam kotak dan dia menjaringkan gol. Dan bagi aku, dia punya role ataupun responsibility dia sekarang memang sesuai sebagai super Dia sub. benar-benar utility player lah. Put it that way lah Okey, kan. berapa banyak gol dia semua tanduk? Berapa banyak aku rasa lebih banyak masuk ke dalam majority, kotak tau. masuk dalam Masuk ke dalam kotak. kotak. Menerusi tandukan untuk McTom dan kalau diletakkan full time ataupun dalam first 11 dia tak akan dapat game yang macam tu. Ya, betul. Performance dia tak akan jadi macam tu kan. So tapi untuk Manchester United takkan kau nak harapkan McTom saja. Betul. Itulah dia. Sekarang Itu ni masalah utama dia. Sekarang ni kau boleh kata ada sedikit unsur kebergantungan sebab last season kita dah banyak kali sebut pasal gol-gol Rashford yang banyak menyelamatkan, save De Gea yang banyak menyelamatkan sebab korang banyak menang tipis. Tapi this season kau ada pula munculnya Garnacho yang tengah form secara tiba-tibanya. McTominay yang muncul daripada bench untuk skor gol-gol penting untuk korang kan. So nampak seolah-olah memang tak ada kebergantungan kepada Rashford lagi dah ataupun mana-mana individu. Even Højlund sekarang ni pun kau tak boleh nak kata bergantung sebab baru dalam 5 game terakhir sejak 2024 Wan cakap dia skor 5 gol dalam 5 perlawanan. So ini sepatutnya menjadi sesuatu yang positif, tidak? Dia menjadi benda yang risau kalau McTominay yang jadi penjaring terbanyak. Sebab dia bukan seorang penyerang. Dan dia sebenarnya asal dia main pivot. Tapi sekarang ni dia main lebih atas daripada pivot. Ya, of course lah dia utility player. Tapi bagi aku sebagai penyokong, ini bukan berita yang menggembirakan untuk aku. Tapi of course dia contribute untuk pasukan. Jadi kita kena appreciate lah dia punya contribution tu. Kita tak menafikan apa yang dia buat kan. Cuma okey, kau bayangkan kalau lah kata Garnacho injured, apa jadi dengan Manchester? Anthony, kita dah tahu dah performa Anthony. Aku rasa Anthony ni kalau Ten Hag sekarang ni ada masalah defend, aku rasa baik letak Anthony main dive back lah. Ya. Sebab ratio dia bertahan lagi baik daripada attacking. Tapi kita simpulkan macam inilah. Kalau sekarang ni first 11 kau dah rupa dia macam ni macam kita sebutkan tadi, kau still ada Mount to come back, Amrabat yang kita nampak main cameo hari tu. Ada banyak individu berkualiti dalam korang punya bench tu yang aku rasa mungkin adalah sesuatu yang positif moving forward. Tak lupa dalam sama transfer window nanti mungkin akan menambah seorang striker dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita tutup topik ni sebab kita tak cukup masa. Kita akan berehat kembali selepas ini. Nasib baik tutup Kita akan kembali dan sembang tentang dua lagi pasukan yang tengah fight untuk title pada ketika ini. What a game lah. Selepas dimalukan oleh West Ham 2 kali musim ni dalam Cup 1, dalam League 1 dekat Emirates sekali, Arsenal turun dengan satu statement. Itu tak dinafikan seolah-olah diorang ambil personal benda tu, membelasah West Ham bukan saja 6-0 tapi dari hampir semua statistik macam seolah-olah Arsenal ni home team, West Ham adalah away team. 70% possession tu satu benda. Kita tahu West Ham memang akan merelakan possession, tapi dari segi shots tu kau tengoklah sendiri, 25 shots total on target 12. Dan silap-silap boleh angka 12 tu boleh menjadi realiti tau, Min. Kalau kau tengok game ni, beberapa save yang dilakukan oleh Areola sebenarnya menyelamatkan mereka dalam first half, dalam second half untuk tidak meletakkan satu scoreline yang agak memalukan sebenarnya. Saka silap-silap boleh hat-trick dalam game ni. Sebelum dia score first goal tu banyak peluang dia. Tapi satu benda yang menarik perhatian aku guys. Set piece.
Kita tahu seorang individu yang bernama Nicholas Jover adalah set piece coach mereka yang kita pernah nampak dia berdiri dekat tepi padang apa semua bagi arahan apa semua kan. Tapi sedar tak sedar 17 jaringan diorang dilakukan menerusi set piece daripada 50 lebih yang dia dah skor dalam Premier League sahaja. So soalan ni adalah sesuatu yang aku tertarik nak tanya kau. Adakah adalah sebab semua tim ada set piece coach, tapi kenapa begitu efektif untuk Arsenal? Okey, sebelum ni kalau kita tahu apa perspektif yang dimainkan dengan pasukan Arsenal ni, orang selalu cakap kebelakangan ni lah 5-10 tahun cakap Arsenal ni tak bagus dalam set piece. Bila set piece je kita akan terlepas dan jarang menjaringkan gol dengan set piece. Tapi bila kali ni dia dah ada satu orang kata ramuan lah, orang kata kan, resepi yang boleh menjaringkan gol dengan set piece. Benda ni important penting. Bukan sebab apa. Kalau kita tengok satu perlawanan, okey macam perlawanan ni mungkin kita tak nampak lah kalau skor dah sampai 6 gol kan. Tapi kalau satu perlawanan yang betul-betul apa orang kata tight, yang very kosong-kosong ni kan, set piece penting tau Ben. Sebab set piece saja yang kau boleh cari ruang untuk menjaringkan gol. Kalau game tu sangat-sangat apa orang kata sama kuat ke kan, boleh apa habis dengan result 0-0. Jadi bagi aku ini satu benda yang positif sebab sebelum ni macam aku cakap banyak penyokong yang kritik sebenarnya Arsenal sebenarnya tak kuat dalam set piece, tapi dan ini bukan accident macam aku cakap tadi. Coach dia, siapa nama coach dia? Nicholas Jover. Diorang mesti berlatih benda ni sampai benda ni jadi. Ini bukan jadi macam baru training 2-3 hari jadi, tak ada. Mungkin benda ni jadi dalam satu musim 2 tahun yang mereka dah praktis. Dan ini ada kena-mengena dengan pergerakan pemain, ada kena-mengena dengan cara bola tu dihantar oleh Declan Rice dan ada kena-mengena dengan saiz fizikal macam William Saliba dan juga Gabriel. Ada yang kata kehadiran Ben White yang duduk tepi keeper tu yang sebenarnya trigger benda tu. Mungkin juga sebab kita tak tahu apa yang diperkatakan dari segi taktikal behind the scene. Sebab ini semua macam contoh kita tengok dalam basketball, kita ada macam orang kata panggil screening. You halang pemain kan. Mungkin dalam bola sepak you ada satu cara yang mungkin you boleh datang untuk halang goalkeeper tu dan you pergi. Mungkin itu salah satu cara. Wan, dalam semua squad ada injury. Benda tu normal lah. Kan? Kita akan lihat banyak fanbase yang kecoh. Kau bayangkanlah Newcastle ada macam aku lah. Newcastle ada 10 injury. Arsenal pun pejam celik. Kau fikir daripada awal-awal itu Timber dah new signing dia yang sepatutnya jadi first choice left back, tak ada. Sekarang tak nak kata terpaksa tak lah, sebab aku rasa Kiwior is a better defender daripada Zinchenko. Dia main left back. Last 2 game penting. Lawan Liverpool apa semua, Jorginho main. Tapi dia tukar macam tu je. Havertz kembali dalam peranan nombor 8. Dia letak Trossard sebagai salah seorang dalam front three. Tetapi kualiti permainan Arsenal tak langsung terganggu dengan rotation yang diorang buat berbanding tim lain. Apa rahsia diorang? Ini soalan yang aku nak tanya sebenarnya. Di mata kau lah, Wan. Okey, mata aku sebab players dia faham apa yang Arteta nak untuk Arsenal. Kalau letaklah player mana pun, kau faham sistem coach nak, yang diterapkan DNA coach, dia akan jadi baik. Aku suka tengok Kai Havertz sekarang. Walaupun dia tak skor gol, tapi kau tengok role yang dia main. Contoh Havertz dia jadi link player dengan game macam mana dia main dengan Odegaard dekat tu. Mungkin orang punya mindset, kau bawa striker mahal-mahal kau kena skor. Kan? Tapi Havertz punya peranan dan kelebihan Arsenal tahun ni adalah dia tak bergantung kepada hanya seorang pemain. Orang bercakap pasal Saka punya performance ni. Yes, Saka top scorer. Tapi kau tengok peranan yang dia mainkan, defender dia Gabriel pun skor berapa? 4. Macam kita kata, macam yang kau cakap tadi pasal set piece. Kan? Arsenal ni kalau kita tahu dulu Arsenal ataupun DNA mindset penyokong Arsenal ataupun orang luar yang tengok Arsenal ni punya permainan adalah kalau boleh nak main cantik. Nak main cantik satu, dalam di box pun kau nak pass. Nak main pass. Kan? Kalau boleh sampai habis kau dah clear pintu gol kosong baru kau nak tolak masuk. Itu Arsenal. Diorang nak main the perfect football lah kan. Zaman Wenger dulu. Arteta tu sebenarnya tu yang ambil peranan dari segi set piece. Sebab apa? Sebab dia ada quality. Dia ada Declan Rice, dia ada Odegaard dari segi hantaran, and then you ada presence macam Saliba dan juga Gabriel. Betul. That's why ramai yang cerita pasal wing back sebelum ni yang banyak menyelah, tapi di season 2 centre back Arsenal ni ada antara yang paling banyak menjaringkan gol dari situasi set piece. Okey, kita ada seorang fan Arsenal sebenarnya daripada Putrajaya, nama dia Izzat. Izzat, apa khabar Izzat? Hello. Apa khabar brother? Izzat dari Putrajaya, fan Arsenal. Izzat, bila kau tengok macam mana, sebab okey, ini luahan fan Arsenal sendirilah yang ramai sangat aku dengar sebelum ni. Nak striker, nak Ivan Toney, nak striker. Tapi sebenarnya adakah
kau merasakan yang sebenarnya itu bukanlah satu keperluan, ia adalah lebih kepada kehendak. Pendapat kau? Betul. Kalau ikut result lepas langkah Dubai ni, kita boleh tengok yang Arsenal tak ada masalah pun nak skor gol. Jadi bagi aku striker merupakan kehendak lah buat masa sekarang. Tapi kalau ada kemasukan pun kita kira yang tu sebagai bonus lah. Kalau aku lebih prefer kemasukan di bahagian fullback ataupun dekat midfield sikit. Yang boleh bagi dinamik untuk midfield Arsenal. Jadi penyerang tu bagi aku tak penting sangat pun sebab kita ada Trossard, Havertz. Dia juga mempunyai kualiti yang better yang boleh bersaing dengan Gabriel Jesus di posisi nombor 9. Zat, satu lagi aku nak tanya kau. Ramai fan Arsenal juga meluahkan pada aku yang diorang sebenarnya tak sabar nak tengok sebab awal season, hype yang diorang rasa adalah untuk melihat Thomas Partey berganding dengan Declan Rice. Tapi diorang tak dapat tengok lagi benda tu sampai sekarang. Adakah kau salah satu yang berfikiran sama? Pada Felix tu betul. Memang aku berharap sangat trio ni dapat main. Tapi bila tengok keadaan semasa Partey ni yang kerap injet, tak macam dia dekat Atletico dulu. Jadi that's why aku rasa di bahagian midfield tu, kemasukan di bahagian midfield tu lagi penting berbanding di bahagian penyerang. So aku rasa Partey sama transfer nanti boleh jual. Maybe ada kemasukan beberapa di bahagian midfield yang boleh ganti dia. Okay. Dan tak silap aku, Lokonga pun performance dia pun okey dengan Luton Town. Why not, right? Betul? Dia tengah main power untuk Luton Town sekarang ni kan? Okey, Zat, aku nak ucap terima kasih kerana kesudian untuk call BDB sebab lepas ni kita nak ke Twitter pula untuk tengok komen-komen dekat sana. Terima kasih Zat, jangan serik, layan dan call berbulu dengan Ben, alright? Alright Ben. Thank you Zat. Okey, kita ke Twitter sebab kat Twitter tadi aku ada petik juga topik ni apa rahsia Ganesh. Aku ada menyebut tentang set piece punya statistik yang mereka lakukan, rotation injuries yang mereka alami juga sebab ramai kecoh tentang injuries kat Brighton, dekat Liverpool, dekat Man United, dekat Newcastle. Tapi komen dekat bawah ni menekankan tentang Amirul Firdaus. Mamat ni memang rajin akan tweet aku ataupun Insta story pun dia akan reply. Pendekatan Arsenal yang pragmatik membuat mereka bagus defensively tetapi tetap tidak konsisten menjaringkan gol. Okey, kalau tolak tepi Wan ataupun Amin dalam situasi ni, okey, tak apa, kita baca satu lagi. Kita ada satu lagi ni. Daripada siapa ni? Ahmad Syakir. Okey, katanya Arsenal lebih fluid than before. Ball progression lebih laju, player dah pandai buat movement yang betul untuk score gol. Okey, berbalik kepada komen sebentar tadi, dari segi kurang score gol. Tolak tepi game 6-0 ni, kau rasa masalah untuk Arsenal score gol sebab ada je super sub macam Trossard untuk masuk macam korang McTominay dan sebagainya. Dan somehow rather Arsenal will score the goals yang diorang perlukan. Tak kisahlah lewat dalam permainan. Havertz pun dah muncul beberapa kali jadi game changer, game winner. Kau rasa mereka punya masalah untuk score gol? Tak. Aku suka komen nombor 2 tu. Arsenal lebih fluid daripada dari segi cara permainan diorang. Macam kata tadi lah, sebab gol Arsenal season ni datang daripada bukan seorang pemain je. Martinelli boleh buat gol. Tapi musim lepas pun sama sebenarnya. Ya. Kalau kita tengok musim lepas jugalah, tapi Saka menjaringkan lebih 10 gol lah kot. Betul. Lepas, Martinelli, Saka semua lebih prolific. Semua lebih daripada 10 gol masing-masing. Cuma season ni kau tak nampak lagi benda tu lah. Tapi ramai akan argue, sekarang ni dalam 2-3 game yang lepas, mungkin kita dah mula nampak Odegaard last season tu muncul kembali. Sebab kita nampak macam kau kata tadi Wan, banyak hantaran-hantaran lolos dia menjadi-jadi baru-baru ni. Sebab aku agak impress dengan Odegaard, kita tahu kemampuan dia. Havertz, Kai Havertz dalam keadaan yang dia ni macam Maguire lah dekat MU kan. Dia tertekan tetapi dia berada dalam sistem corak permainan yang Arteta nak. Dan dia pada aku dia boleh deliver benda tu. Ya, okey. Kita tutup cerita Arsenal sebab kita nak beralih kepada Liverpool pula, salah satu title challenger juga. Sebelum tu, kita tengok ni dulu.
Game ni sepatutnya menjadi game di mana Liverpool bangkit dari semua aspek. Dari segi menghiburkan penonton fans mereka sendiri, dari segi keyakinan yang dibina daripada corak permainan yang meyakinkan. Tapi kalau kau tanya setengah fan Liverpool tak berapa meyakinkan apa yang dipamerkan dengan Burnley. Walaupun scoreline itu menunjukkan 3-1. Dari segi scoring goals, memang kita tahu Liverpool dengan corak permainan high intensity mereka sentiasa akan menjaringkan 2-3 gol dalam mana-mana perlawanan. Tapi jumlah peluang yang diberikan kepada Burnley dalam game ni, Amin Fuad, adalah sesuatu yang merisaukan di mata kau. Kalau kau fan Liverpool? Dalam keadaan 2-1 tak salah, masa Liverpool tengah leading, Burnley ada 2 peluang keemasan untuk menjaringkan. Big chances yang dilepaskanlah oleh, tak salah aku, penyerang Chelsea yang dipinjamkan kepada Burnley, Fofana. Yep. Jadi kat situ kita boleh nampak, kalau aku sebagai fan Liverpool atau penyokong Liverpool, game tu dia macam ada macam roller coaster tau. Yeah. Macam kau naik roller coaster tu, kau tengah okey, tapi kau takut jap, tapi sikit je. Betul. Dia tak adalah masalah besar pun sebenarnya, tapi kau boleh nampak ada momen 5 ke 10 minit tu yang sebagai penyokong Liverpool kau macam kau risau sekejap. Tak meyakinkan lah. Ada seram tu adalah. Okey, lepas tu kau tambah lagi dengan isu trend mungkin mengalami kecederaan lutut jangka masa panjang sebab dia keluar half time. Yes, diorang ada banyak produk-produk akademi sekarang yang tengah meningkat naik macam Bobby Clark, Jarrell Kwanzaa, Conor Bradley, apa semua. Ramailah kan yang ada. Tapi Wan, bila kau tengok cara diorang bermain hari tu, adakah kau yakin Klopp punya last season, this is the season di mana mereka akan benar-benar mencabar City dan melakukan seperti mana apa yang mereka lakukan 2019-2020 untuk menang title? Ini aku nak cakap tadi sebab dia ada masalah ke apa ke, aku rasa season ni Klopp factor akan mainkan peranan. Untuk kau dapat bermain bawah manager, kita tahu macam mana Klopp punya karakter dia dengan players macam mana, dan dalam bola sepak ni sangat-sangat penting lah kau ada players yang main untuk kau. Okay? That's why dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan kau main dengan teruk sekalipun, Liverpool akan dapat result. Dan itu yang akan membezakan Liverpool mungkin dengan season-season yang sebelum ni. Dan pada aku season ni pemain-pemain Liverpool ada motivasi tambahan lah. Okey. Dengan Cerita pasal dengan dinamik. Klopp. Dinamik yang berubahnya Wan dan juga Amin adalah dalam game ni, mungkin aku rasa ni mungkin faktor dinamik yang berubah adalah Endo dah lama tak main sebab dia pergi Piala Asia. Robertson pun dah lama tak main dalam first 11. So dua ni kembali daripada injury. Robertson kembali daripada injury dan Endo kembali daripada Piala Asia, masuk terus dalam first 11. Adakah kau rasa itu mungkin sedikit sebanyak mengubah dinamik tim dan kenapa mereka lebih perlahan pada mulanya yang membenarkan banyak chances Burnley dalam game? Tak juga Ben, sebelum ni pun kita nampak ada perlawanan yang mungkin dalam 4-5 perlawanan yang lepas pun kita nampak Liverpool yang boleh menjaringkan gol tapi ada kalanya terlepas juga. Normal lah. Untuk pasukan Liverpool yang mengalami transisi musim ni, yang dapat pemain-pemain tengah yang baru, yes. Tapi, normal untuk Liverpool musim ni. Bukankah kehadiran Van Dijk dengan Konate disebut-sebut musim ni antara defensif yang dah pun kembali kebal seperti mana kita nampak dalam musim-musim kegemilangan Virgil van Dijk sebelum ni? Okey, kau boleh argue yang game ni tak ada Konate sebab dia kena kad merah lawan Arsenal. Mungkin itu satu faktor barangkali? Aku tetap rasa pertahanan Arsenal lebih kebal ataupun lebih solid daripada pertahanan Liverpool. Antara faktor kita tahu Trent Alexander-Arnold, Robertson berapa perlawanan tak main? 25 perlawanan. Di sebelah kiri tu mereka terpaksa memainkan Joe Gomez dan juga Tsimikas sebelum ni. Jadi benda tu pun merencatkan kau punya perancangan sebagai satu tim lah untuk bertahan. Jadi bagi aku still lagi ada faktor goyah tu. Cuma Endo sebagai pemain tengah, aku dapat rasakan dia ada satu kekuatan yang di mana beliau boleh mematahkan banyak serangan. Macam contoh lawan Burnley Ben, dia baru je masuk balik walaupun kita nampak ada perlahan lah, sedikit perlahan dari segi tempo, tapi dia menang 9 perebutan bola paling tinggi dalam game tu. Mental. Lepas tu dia habis 89% hantaran complete. Jadi bagi aku Endo salah satu pemain yang walaupun ada kalanya kita nampak slow, tapi sebenarnya gol kedua yang Liverpool jaringkan itu hasil daripada Endo yang sebenarnya rampas bola tu balik. Dan member kecil je. Dan cerita pasal player kecil ni, Amin, antara player paling pendek di atas padang selain daripada Endo adalah Diogo Jota. Kau bayangkan Wan, first goal delivery daripada Trent kat belah kanan,
Entah macam mana boleh hinggap dekat kepala player paling kecil di atas padang yang menanduk masuk gol pertama. Okey, dekat sini bukan nak cerita pasal size dia, physicality ke apa. Tapi nak cerita pasal positioning. Sebab kalau kau tak besar, kalau kau kecil, kau tak fizikal, apa yang perlu kau cedik? Positioning kau? Tidak. Kau rasa Diogo Jota adalah pemain seumpama itu yang cerdik dalam kedudukannya di atas padang dalam box terutamanya? Aku rasa Jota daripada dulu lagi. Sebelum dia datang Liverpool pun. Sebab apa? Sebab tu Liverpool, sebab tu Klopp suka player yang macam ni. Padahal penyokong time tu, masa dia masuk daripada Wolves, kita macam penyokong question lah. Siapa dia ni? Kenapa dia masuk Liverpool kan? Kan? Tapi memang Klopp akan suka player yang macam ni. Sebenarnya aku dengan Liverpool, aku agak terkejut season ni. Sebab dia dalam transisi. Liverpool, especially di bahagian tengah, dia buang hampir antara key player je habis. Anderson semua. Tetapi untuk dia yang berada dalam kedudukan berada di puncak, aku rasa kredit luar biasa. Itu yang kita katakan, walaupun Klopp akan meninggalkan Liverpool, front three tu dah melalui satu transition perlahan-lahan, sebab kau dah nampak bila tak ada Salah ni diorang boleh survive. Kau dah boleh nampak yang kehadiran Hendo, Fabinho tu semua dah tak ada, digantikan dengan Curtis Jones. Harvey Elliott boleh masuk jadi super sub dengan 2 assist. Masih lagi tak ada Szoboszlai yang injured. So secara tak langsungnya dia menunggu masa sajalah untuk digantikan dengan manager baru, di mana transisi itu akan diteruskan selepas ini. Okay guys, kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, kita akan fokuskan pada isu yang paling kecoh sekarang ni. Benda yang akan merosakkan bola sepak di mata aku. Kad biru. Jangan ke mana-mana. Kad biru untuk kau keluar sekarang 10 minit sampai aku panggil kau balik. Kenapa pula, Ref? Mengapa apa? Engkau time wasting, babe. Time wasting. Kad biru. Rules baru. Come on, Ref. Habis apa nak jadi keeper sekarang ni? Ingat ni hoki ke apa? Tak, masalahnya kalau aku tak bagi kad biru, kau tak insaf. Kau tak belajar. Jadi, kau keluar sekarang 10 minit. Kad biru, bro. Tak, kau kecoh lah. Kau pun tengok VAR pun buta. Lagi nak cakap aku yang tak insaf. Macam mana? Habis tu baik bagi kuning je. Kuning? Ni baru betul. Tak payah keluar-keluar. Okey, main. Play on! You rather get yellow, right? You rather get a yellow, right? Okay, itulah realitinya. Kenapa aku direct drama tu di mana kita nampak dua individu tu adalah untuk menunjukkan betapa rules ni, orang kata peraturan ni boleh orang kata rules can be broken lah, pendek cerita. Ada loophole lah. Ada loophole, ada cara. Kan dalam mana macam mana kau buat peraturan baru pun, player akan cari cara juga untuk mengelak daripada kena denda tu ataupun untuk memutarbelitkan situasi tu. So, kenapa aku membangkang sekuat-kuatnya kad biru ni adalah aku merasakan ia akan merosakkan bola sepak dari segi experience aku sebagai penonton. Aku bagi contoh. Kalau seorang pemain dikeluarkan untuk 10 minit, Wan, ia akan merencatkan sesebuah pasukan secara tak langsungnya. Tak kisahlah Man U lawan Liverpool ke Liverpool lawan Luton sekalipun. Secara tak langsungnya 10 minit tu aku tengok bola akan membosankan. Kau tahu satu tim akan bermain macam mana sampailah player tu masuk balik. Dan isu yang paling kecoh sekarang ni adalah tentang goalkeeper. Yang dikatakan sama juga macam player lain, outfield player. Kalau goalkeeper kena keluar 10 minit, outfield player tu lah, defender, striker ataupun midfield tu yang kena ganti jadi goalkeeper. So bagi aku, itu adalah satu rule yang agak sampah di mata aku, secara jujur aku cakap. Sebab dalam hoki, kau ada 2 ref. Dalam bola sepak, kau ada 1 ref. Dan 1 ref ni pun mempunyai masalah untuk mengadili perlawanan dengan baik. Dengan isu-isu VAR dan sebagainya. Ini kau tak tambah kad biru. Apa logiknya? Come on, bro. Kalau kita tengok rugby, orang ada bandingkan dengan rugby juga kan. Tapi rugby kita tak boleh nak bandingkan direct sebab rugby banyak stop start. Yep. Betul tak? Ada scrum apa semua. Bola sepak tak ada. Bola sepak lebih kepada orang kata dia punya intensity tu, laju tu. Jadi bila macam contoh kau cakap tadi 10 minit dia keluarkan. Satu pasukan tu dia akan mula buang masa, dia akan slowkan tempo. Jadi dalam 10 minit tu kau boring lah tengok perlawanan tu kan. Jadi bagi aku itu satu benda yang dari segi pengalaman kau tengok bola tu tak seronok lah. Itu yang aku maksudkan, Wan, dengan loophole yang akan digunakan oleh player, oleh manager untuk putar sekeliling kad biru ni untuk mengelakkan diorang jadi mangsa dalam situasi itulah. Dapat kau? Oh, cukuplah VAR. VAR pun dah ambil masa lama kan. Cukuplah pada aku kan. Cukuplah VAR. Dan
Aku rasa banyak lagi isu-isu lain kalau dia nak fikir. Offside pun tak settle lagi pasal offside punya rules. Kau nak ambil kat mana, the whole body ke ataupun sikit je kau dah offside pun belum settle lagi benda tu. Tiba-tiba datang pula dengan satu lagi masalah kad biru ni yang masalah yang tak perlu ada pun. Kan merah kuning dah cukup dan of course kita nak drama dalam bola sepak. Dan aku rasa ramai tak faham rules ni. Biar aku bagi kurang clear sebab ramai yang bagi komen, aku tengok, aku baca Twitter apa semua. Dia orang macam tak faham rule kad biru ni. Okey, kad biru ni adalah khas untuk foul-foul yang berunsurkan kurang ajar kepada ref, kau time wasting, kau langgar cakap ref, kau bantai ref apa semua dan tactical foul. Yes. Okey, tactical foul macam bukan yang berkait dengan kad merah tapi kau tarik baju ketika dia nak buat counter attack tapi bukan last man. Benda-benda macam tu tau. So yang keduanya pula, 2 kad biru bersamaan dengan kad merah. Sama je. Kalau satu kad biru, satu kad kuning, kad merah juga. Itu rule dia. So kalau kad biru satu, kad merah satu, keluar juga kan? Sama je. Dia bila kau kena merah, auto keluar lah kan. Cuma dia tambahkan ref punya poket dah. Bawa macam-macam barang lah. Ref sekarang ni dah macam-macam barang dah. Tak, cerita dia, pengadil yang nak kena hadap semua benda ni. Dia orang akan ada lagi banyak keputusan yang dia orang buat atas padang, lagi banyak benda salah dia orang akan buat atas padang. Betul. Sebab terlampau banyak sangat dalam pemikiran dia nak fikir. Dan orang kena faham rule ni sekarang ni dicadangkan bukan oleh PJMOL ke FIFA sebenarnya. Dia dicadangkan oleh IFAB. IFAB yang buat rule ni dan sekarang ni dia orang cuma dapat kebenaran untuk test dekat FA Cup dengan Women's FA Cup musim depan. So kau tak payah risaulah benda ni nak efek Premier League ke World Cup ke dan sebagainya, tak ada, belum sampai level tu lagi. Tapi bila kau tengok ramai manager bangkang sekarang, Eddie Howe cakap, okey ni aku tertarik. Dia kata bila kau keluarkan player yang high intensity runner, yang contoh macam Kante lah, N'Golo Kante lari dalam satu game 15 km. Kau keluarkan player macam tu untuk 10 minit berehat, kembali dalam game, benda tu boleh buat injury tau. Dari segi sport science. Sebab dia dah sejuk kan. Yes. You tak panas. So apa logik IFAB bila buat rule ni? Siapa yang diorang pergi jumpa untuk tanyakan dari semua aspek sebelum keputusan diorang untuk ketengahkan kat kalau nak comparekan dengan hoki beza dia dengan hoki, kalau ikut point tadi kan, beza dia dengan hoki boleh keluar masuk babe. Ya, betul. Dia ada rotation. Kau pergi full maksimum 5 minit. Dia panggil apa? Rolling substitution. Dia ada roll. Dia basketball lah. Dia ada basketball. So compare dengan bola, kau bukan ada rolling lah. ada rolling. Kan? So bila jadi macam player yang macam ni, itu yang akan datang injury dan. So ya, betul. Dan aku rasa IFAB memang tak ada kerja lah Ben. Sebab dia orang nak makan gaji buta, dia orang terpaksa buat satu. Tak, benda paling utama aku nak tanya korang benda ni akan improve game kita ke tidak? Tidak. Itu dah menjawab soalan. Benda sekarang ni dah banyak benda yang rosak dengan kehadiran VAR, betul? Yes. Sampaikan keputusan kad kuning pun kita persoalkan, macam tu ke yellow? Macam ni ke red dan sebagainya. Aku rasa dia lebih kena ada ketelusan dalam keputusan-keputusan yang sedia ada daripada kau include satu lagi kad. Satu lagi isu is bila kau sentuh tentang kad biru ni, macam mana kau nak justifikasikan kad biru berbanding sebuah kad kuning? Yes, aku tahu satu untuk desain, satu untuk ni, tapi itu yang akan menjadi kontroversi Ben. Nanti pengadil yang kena maki hamun lagi. Betul. Dan bila kita tengok balik contoh macam mana, macam you cakap tadi, professional foul. Dekat mana you nak determine professional foul tu? Dekat depan ke, dekat belakang ke, macam mana? So benda ni all eyes on referee sekali lagi. Dan ini yang last. Kalau kau boleh perkenalkan sin bin sebagai new rule, new law dalam game, kenapa kau tidak boleh invent challenge system sekarang ni untuk kapten pasukan cuba mencabar VAR? Kenapa tidak something yang lebih penting seperti itu, di mana tim tu bertanggungjawab kepada keputusan dia sendiri? Bukan bergantung sepenuhnya kepada seorang ref sahaja, tetapi mungkin mata yang berbeza yang juga merupakan seorang match official ataupun ref juga kan. Sebab VAR pun dah macam-macam version dah ada punya VAR punya decision. Kan? So rasanya lebih elok dia perhalusi dan juga perbaiki VAR tu sendiri. Betul. Dan tak perlu kad biru. Okey, kita tengok komen-komen dekat Instagram sebab aku ada buka sebenarnya untuk diorang buat video. Fans BDB dan penonton BDB untuk buat video. So kita ada seorang brother yang bernama Stuart, tak silap aku. Nak tengok juga apa pendapat Stuart ni, jom.
Dua sebab kenapa saya setuju dengan kad warna biru dalam bola sepak. Walaupun benda ni belum official tetapi saya setuju dengan kad warna biru. Yang pertama adalah player yang agak agresif, player yang selalu argue dengan referee. Contohnya seperti Bruno Fernandes, Sergio Ramos. Saya rasa dengan adanya kad warna biru, mereka dapat mengelak daripada kena kad kuning ataupun terus kena kad merah. Sebab yang kedua, kenapa kad biru bagus dalam bola sepak adalah ia dapat mengelakkan player daripada kena kad merah dengan mudahnya. Contohnya player yang dah ada kad warna kuning, lepas tu dia melakukan tackle ataupun fall, referee akan terus bagi kad warna merah. Tetapi sekarang referee akan tengok balik kesilapan dia dan juga referee akan bagi kad warna biru. Seterusnya baru dia akan bagi kad warna merah. Ini adalah dua sebab kenapa saya rasa kad warna biru sesuai dalam bola sepak, terutamanya dekat Premier League. Sekejap, ulang balik boleh? Aku tak dapat tangkap. Laju gila dia cakap. Tapi aku tahu satu benda ni kata pasal Bruno Fernandes tu. Aku tak nampak perbezaan dia. Sebab sekarang pun, pernah ke kau tengok orang yang selalu kecoh dekat ref macam Bruno Fernandes kena apa-apa? Jarang. Kalau kena kad kuning pun mungkin lepas dah 3-4 kali dia argue dengan ref baru dia dapat. Tapi bagi je lah kad kuning pun. Kalau betul nak selesaikan masalah, bagi kad kuning biar dia diam kan. Apa bezanya? Ataupun mungkin apa yang Stuart cuba nak cakap sekarang untuk menghukum lagi Bruno Fernandes, bila dia buat sekali je kau dah keluar 10 minit. So benda tu akan mengelak dia daripada buat berkali-kali macam dia buat sekarang. Mungkin ada kebenaran di situ? Tak ada apa perbezaan pun. Kan? Sebab kalau ref yang tegas, dia seorang pengadil, dia dah baca dah karakter pemain. So dia tahu pemain ni macam mana. Betul. Kan? And then yang kedua, point dia yang kedua, kalau VAR dah ada nak menilai sama ada kesalahan tu red card ataupun tidak. Betul, ataupun yellow kan. So What's the point? Kononnya kad biru ni macam grey area lah. Ada lagi komen Min dalam dalam Instagram kita yang tengok. aku sempat petik. Jom kita tengok sama-sama. Antaranya daripada Ima Hazlin. Betulkan aku kalau salah sebab jauh aku tak nampak. Makin rosak game bola sepak, sepatutnya inisiatif lain perlu ditekankan seperti offside system. Aku setuju. Kenapa tak pakai automated offside system? Kenapa benda tu tak dibangkitkan sedangkan lukis-lukis line pun kadang-kadang boleh salah kan, kadang-kadang sejengkal bulu pun boleh jadi isu kan, benda-benda macam ni kan. Seterusnya ada komen lagi. Tak lama, okey, ni daripada Bun Milor, kalau betul lah kan, Bonnie Litor, sorry. Tak lama permainan bola sepak jadi EA Sports, next generation will not see the best football anymore. Betul juga. Sebab kadang-kadang dalam zaman yang kita sekarang ni, semua ni kita menilai menerusi statistik, which is XG, XA dan sebagainya. Banyaklah kan. Jadi macam robot lah. Kononnya semua benda ni berlaku adalah untuk dapatkan satu kesempurnaan. Kau takkan dapat sempurna. Betul. Dan itulah realiti dan itulah maksud baik. Kau, itulah lagi banyak kau try nak sempurnakan lagi rosak. Yes, itulah bestnya bola sepak. So kalau benda-benda ni hilang, kau tak ada apa momen-momen yang kau nak ingat. Ya. Tapi aku pelik bekas pemain Chelsea, legenda Perancis, Frank Leboeuf, dia setuju dengan kad biru. Itu dia aku seorang pelik. je Sebab dia cakap, kalau dalam hoki boleh, dalam rugby boleh. Tapi again, kau nak bandingkan apple to apple tu tak betul. Tak boleh. Sebab hoki macam kau cakap ada dua referee. And dia punya clock stop start. Yes, lepas tu ada rolling substitute. Rugby pula banyak start and stop. Mana boleh kau bandingkan? Kebanyakan sukan Min sekarang ni nak lajukan game dia. Kan? Bola Kita sepak je nak slow kan. Itulah masalah sekarang dengan IFAB kan. So kau kena menghadap extra time, injury time sampai 13 minit, Mungkin 15 lagi minit. teruk lagi lama. Kan? Kalau bola sekali 2 jam, kau tak tentu 2 jam, mungkin 3 jam, babe. Okay guys, kita nak beralih sebab kita dah lama sangat dekat topik ni. Kita nak tengok komen yang terakhir daripada Amir Ishak. Okay, membantu katanya. Ramai yang positif. Aku terkejut juga sebenarnya tengok komen-komen fan ni. Membantu katanya pemain jadi lebih bermoral. Rosak kalau ref silap justify kesalahan. Memang itu confirm akan berlaku. Dia bukan aku persoalkan akan berlaku atau tidak. Itu confirm akan berlaku. Bab moral, seorang pergi kelas moral. Simple. Tengok macam rugby. Mak bapak boleh ajar cara untuk bermoral daripada kecil. Macam rugby, memang dah ada culture. Panggil referee pun sir. Dalam bola sepak memang dah tak bermoral. Buatlah apa pun. Memang tak bermoral. Pemain-pemain ni. Dia naruh Gattuso, tetap Gattuso. Dia tak boleh jadi. Memetik kata-kata Ange Postecoglou. Aku takkan persoalkan ref, takkan persoalan. Tapi aku akan cuba untuk pusing di belakang peraturan-peraturan yang sedia ada. Kan dia ada pernah petik macam tu. We will always try to break the rules kan. Dan inilah situasi ni, macam mana rule kau buat pun, player akan cari cara, managers akan cari cara. Maknanya Onana boleh main left back lepas ni. Yeah. Sebab kalau kena kat biru, dia kena jadi boleh jadi. Onana paling suka dengan rule ni. Kau jadi keeper, aku naik atas. Okay guys, kita tutup cerita dah melalut dah makin jauh dah daripada topik asalnya. Kita nak terus beralih kepada Fantasy Premier League.
kedudukan di mana aku sekarang, Amin Fuad dulu. Guess kan? Amin Fuad dah makin mendekati kedudukan aku ni. Menakutkan juga. Dia mula-mula diam-diam. Cerita sikit pasal tim kau, Amin. Kalau tengok tim ni, aku ada tukar daripada minggu lepas. 2 minggu sebelum tu aku tukar Botman. Okey. Defender aku. Sebab aku ingat Newcastle boleh keep clean sheet, tapi malangnya dah 2-3 game tak ada clean sheet. XG paling teruk sekarang ni untuk defending. Betul. Lepas tu aku mengharapkan De Bruyne lah. Aku tukar last week, aku tukar defender Luton sebab nak menghadapi 2 game week. Baru nak tanya kau, apa plan kau untuk double game week 25 ni? Sebab Liverpool, City, Luton, Brentford akan main 2 kali. Mungkin aku akan masukkan Darwin Núñez ataupun seorang lagi, mungkin Foden. Okey, so kau akan ada berapa double total? Sorry? Total berapa double yang kau akan ada? 5 atau 6. Okey, itu ideal lah. Untuk pengetahuan korang semua, kalau nak cari double game week player, go for Liverpool, go for Man City, tapi cari nail on starter yang minit permainan dia tinggi. Jangan main ambil ke nanti kau bengang sebab dia tak start langsung dalam double game week So 85 poin adalah poin yang aku rasa memberikan kau green arrow untuk terus betul. Menaiki kedudukan. Mengejar kedudukan Burn. Tak jauh kita sekarang. Hari tu aku nampak kau dengan aku ada beza 50-60 poin. Tapi dah dekat sikit 20-30 Poin aku 1429 je dengan kau, beza 23 poin je. Agak menakutkan lah melihat kehadiran Amin Fuad, tapi poin aku minggu ni agak tinggi, cuma aku nak ingatkan yang aku ambil -8. So net aku adalah 81. Okey. Gabriel antara aku lega sebab bila aku tengok Saliba dah skor, aku dah cuak tolong Gabriel. Member pun skor cantik. Saka double. 2 bonus point, 15 points. Cuma sekarang ni aku baru teki-teki dengan minit permainan Julian Alvarez. Tapi untuk aku jual sekarang ni aku rasa macam rugi. So aku akan maintain dengan triple City aku tu, dengan triple Liverpool aku sekarang ni, cuma teka-teki aku nak keluarkan trend untuk Virgil van Dijk ataupun tidak. Aku nak tukar Pedro Porro yang takkan main game week 26 nanti untuk Luton defender ke Aston Villa defender ke, sebab aku nak kena cover untuk game week 29 di mana akan ada big blank game week. Game week 26 pun Chelsea, Liverpool, Spurs akan blank. Tapi ada Luton double kan? Tapi Luton pun akan blank. Luton pun akan blank, tapi Luton pun ada double. Double game week 28 nanti. Dia dengan Bournemouth akan double. Tapi tu tim kecil lah. Betul. Dia agak susah nak manage sekarang ni. So ramai yang akan memikirkan untuk menggunakan wildcard game week 27, 28. Tapi tak apa, kita tengok dulu kedudukan table, kedudukan BDB Fantasy Liga berbulu dengan Burn ni. Ni jauh sangat ni. Nak kejar. Memang dia tak payah mimpi. Tapi bayangkan last season aku dalam kedudukan ni untuk agak lama jugalah kan. Cuma di season agak terlalu jauh lah untuk dikejar. Tapi sebenarnya bila tengok balik, kurang 100 poin tu realistik. Cuma yelah, tinggal berapa? 13 minggu, 14 minggu lagi kan. Wenger Zipper masih top. Sean Tam, congratulations. Kota lama City, Jurgen ISM antara yang banyak lama juga duduk kat situ. Siapa lagi? Bumblebee, Aidit Bazli, Toka Boka, Raymond Reddington tu first time aku tengok nama dia kat situ. Football God pun first time tengok nama dia kat situ. So tanya apa dia korang, tapi perjalanan masih jauh sebab sekarang ni dah masuk cheap season. Aku dah kata ramai akan gunakan triple captain kepada Erling Haaland lawan Chelsea, lawan Brentford. Bench boost untuk double game week dia, untuk game week hujung minggu ni, start hujung minggu ni. Adakah kau akan menggunakan triple captain? Itu satu benda keputusan yang boleh dipertimbangkan lah. Okey. Izwan tak main fantasy? Main. Aku game ketiga, match week ketiga aku dah pakai wildcard. Match week ketiga dah kan? Wildcard kan ada dua. Betul. Kan, tapi itulah, kenapa kita tak up team Izwan tadi ya? Tak payah. Aku tak nak tunjuk lah. Tapi tak apa. Wah, kita kat sini kita tak menilai, kita tak mengkritik, kita tak mencaci dan sebagainya. Okey, 2 player bundle yang aku nak ketengahkan untuk korang untuk fantasy pada minggu ni. Yang pertamanya adalah Nathan Ake. Kenapa? Aku rasa kalau kau nak pilih City defender adalah satu risiko sebenarnya. Tapi kalau benar-benar kau degil juga kau nak, diorang baru 2 clean sheet je dalam 13 perlawanan. So, walaupun diorang nampak macam diorang takkan bolos, tapi ada juga bolos. Tapi Nathan Ake ni antara player paling nail lah dalam tim City ni dari segi minit permainan dia. So, kalau nak beli murah, 5 juta je. So, why not? Walker semua 5.5. Elijah Adebayor. Mamat ni kalau nak sebut nama penuh ni tak payahlah. Memang payah. Tapi Mamat ni adalah starter sekarang ni untuk Luton Town. Kau tengok Luton Town punya form, diorang boleh score gol. Walaupun diorang kalah, kemenangan tolak tepi. Kau peduli apa? Sebab kau cari striker untuk dapat point dia bila score gol kan. Tak pun bila dia assist. So Mamat ni enabler. Dia cuma 4.9 juta. Murah. Murah satu benda.
kau ada extra double dalam tim kau. Kalau kod kau dah ada triple City, kau dah ada triple Liverpool, kau nak tambah seorang lagi Luton, why not? Yang ketujuh kan, ataupun Ivan Toney yang boleh bagi aku dia boleh skor lawan siapa, Man City ke Liverpool ke. So itu adalah option yang boleh aku share dengan korang untuk this week. Ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Amin Fuad? Sebelum kita menutup kita minggu ni. harap United boleh sambung lah. Fuh. Lagi 5 game ke bagi 10 game lah. Sekali nak 4 kan? 4 lah sekarang. 4 kemenangan berturut-turut termasuk FA Cup. Yang penting tak kalah lagi lah. Tahun ni tak kalah lagi lah. 2024 masih lagi tak kalah. Doa aku agar Newcastle boleh dekat sikit dengan Dekat kami. sikit, ya. Berapa Bila poin kita dah? dah dekat kau lari. Bila kita dah dekat kau lari. Berapa poin Burn sekarang? 5 poin. 5, okey. Kan? Itu dah 2. Sekarang jadi 5 balik. Okey. Terima kasih kepada Amin. Terima kasih kepada Izzuan. Terima kasih. Dengan harapan Izzuan akan datang lebih kerap lagi selepas ini. Terima kasih kepada korang semua. Kita jumpa lagi dalam BDV pada minggu hadapan. Ingat, kita bukan panik, kita bukan expert. Kita peminat bola sepak. Just like you. Bye-bye.